Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin. Kita baca kitab itu penawar bagi hati. Asal kitab ni karangan Syekh Abdul Qadir Mandili, salah seorang tenaga pengajar dalam Masjidil Haram pada zaman dahulu. Antara pelajar-pelajar beliau, kebanyakan anak-anak Melayu daripada Indonesia, Malaysia, Thailand, termasuklah juga Cambodia. Dari kitab tersebut berbicara tentang ilmu tasawuf, penawar bagi hati. Satu-satu ilmu tasawuf yang menjadi asas bagi setiap Muslim yang mukallaf wajib diketahui akan dia. Jadi bacaan kita hari ini dari kitab tersebut, kita ambil muka surat 79. Kita petik yang tu dahulu. Bukan yang lain tak nak baca, kita akan baca jugalah. Muka surat 79. Pasal pertama, taubat. Muka surat 79, pasal pertama. Taubat ni salah satu daripada sifat yang mulia, yang termasuk di dalam gugusan al-akhlaqul mahmudah, akhlak yang terpuji. Taubat sangat dituntut. Bertaubat kepada Allah, hal yang sangat dituntut. Ketahuilah bahawa taubat itu permulaan jalan Islam, permulaan jalan bagi sekalian orang yang menjalani jalan akhirat. Bertaubat ni sebagai permulaan jalan bagi orang berjalan kepada akhirat. Yang kita orang Islam ni pasti kita berjalan untuk akhirat. Sebab apa? Sebab kita akan pergi kepada akhirat. Semakin sehari semakin hampir kita dengan akhirat. Setelah kita mati tak jauh mana dengan akhirat. Orang yang mati itu orang sudah berada di sempadan antara dunia dan akhirat. Disebab itulah roh-roh si mati itu dipanggil sudah terada di alam barzakh. Arti barzakh untuk dinding, sekatan antara dunia dan akhirat. Kalau kita nak pergi ke negara Thailand, kita kata negara jiran bagi negara kita. Kalau kita pergi ikut rata panjang, kita dah lepas ada imigresen Malaysia. Untuk di atas jabatan Sungai Golok. Tak masuk lagi imigresen Thailand. Begitulah alam barzakh. Alam himpunan roh-roh orang yang dah mati. Dia sudah berada di sempadan antara dunia dengan akhirat. Belum masuk akhirat lagi. Tapi sungguh begitu tepiah-tepiah akhirat dia sudah merasai. Kalau orang tu kalangan ahli sa'adah, orang yang bahagia di sisi Allah, sudah merasa dah bahan-bahan nikmat syurga ke atasnya. Sebaliknya kalau orang tu di kalangan ahli saqawah, orang yang celaka, sudah merasa dah bahan-bahan azab neraka. Dengan dibuka oleh Tuhan kepadanya jendela-jendela syurga kalangan ahli sa'adah. Ahli saqawah yang celaka dibukakan lubang-lubang neraka. Jadi bertolak daripada itu, roh si mati di alam barzakh tu ada dua golongan. Golongan bahagia, golongan celaka. Terciptanya golongan-golongan sebegitu bermula semasa dia hidup di dunia lagi. Dia nak orang nak baik, nak jadi orang baik ke nak jadi orang jahat. Dia akan merasalah baik jahat di alam barzakh. Alam setelah diwafat oleh Tuhan.
Bagaimana si mati yang terdahulu dari kita ni? Kita ni turut belakang je. Tak sampai masa lagi dah. Sampai masa, meluruhlah kita ke tanah merah. Batu dua buat selama-lama kekal abadi. Tunggu-tunggu datang kiamat. Orang dah mati itu tunggu kiamat dah tu. Datang kiamat, tak selesai lagi masalah. Sekali lagi pula berdepan dengan masalah daripada mahsyar. Antara masalah mahsyar, sangat ngeri lagi. Daripada masalah dunia, daripada masalah alam barzah. Kengeringan masalah dunia, kita tengok keadaan di Gaza. Orang Islam kita dimamah momok oleh kafir Yahudi. Sampai orang yang tidak berdosa pun dibunuh juga. Itu kengerian semasa hidup dunia. Kengerian daripada mahsyar tu, kalau orang yang tidak berzakat daripada harta yang sepatut dizakat, senantiasa dikejar oleh ular. Tuhan jadikan ular duk kejar dia. Dan Tuhan jadikan azab dia berada di alam barzah tu, pagi, petang, siang, malam, di atas kepanasan api. Api membakarkan dia. Semacam orang bakar sate je lah. Cuma tak jadi sate je. Begitulah azab orang yang tidak berzakat daripada harta yang sepatutnya dizakat. Nisab sudah sampai, haul sudah cukup setahun. Masih lagi sayang dari harta tadi yang sepatut dizakat. Akan menemu dah di alam barzah sana. Begitu juga orang yang tak semayang. Senantiasa dikejarkan oleh musuh-musuh yang tidak penghujung, tak berkesudahan. Itu cerita alam barzah yang kita hadapi, tak ke besok, tak ke lusa. Kita bukan kekal hidup di muka dunia. Hari-hari kita tengok orang mati. Orang mati itu sebab sudah sampai angka giliran dia. Kita tak mati ni tak sampai lagi angka giliran kita. Kalau sampai, sama nasib bagaimana orang yang dah mati dah. Kena baca ayat tu, kita orang Islam. Orang kafir lantak pergi, bukan keluarga kita. Bukan saudara mara kita. Kalau dia mati, dia tak ada sudahan lain. Dia bakar api. Dia bakar api, dia ambil abu. Waris-waris dia buat balik abu ke rumah. Dah. Bagaimana Raja Kemboja dulu. Semasa dia hidup, dia duduk dalam istana. Setelah mati, dia duduk dalam kendi, dalam cerik. Cerik. Kendi, cerik. Hotullah lah. Macam mana gaya dia duduk dalam cerik? Dan dia bakar api. Setelah dia bakar api, Raja Kemboja tadi, dia ambil abu, dia masuk dalam cerik. Setelah mati, masuk cerik. Semasa segar duduk dalam istana. Itulah kelebihan dia. Kita orang Islam tidak begitu. Kita orang Islam, manakala mati seseorang, dimuliakan dia semacam bagaimana dia hidup. Dimandikan dia. Dia waktu dah, mati-mati buku-buku dia hantar tempat pembakaran. Atas dia ni nampak dah azab dah. Kena bakar. Akhirat semua telah dah. Dah. Jadi berbalik pada cerita akhirat. Azab akhirat itu lebih ngeri lagi. Antara kengerian azab akhirat itu berada di pada mahsyar dalam keadaan raksasa manusia. Manusia mati-mati lama, semua zahir belaka di situ. Semua ternyata belaka di situ. Hatta binatang-binatang, malaikat, jin semua ada di situ. Berhimpun di situ. Itu dipanggil pada mahsyar. Maksud mahsyar, padang tahanan Allah. Allah akan tahan belaka situ. Untuk dibicara. Di dalam mahkamah Rabbul Jalil. Hakim sendirinya Allah. Hakimnya Allah Ta'ala sendiri yang menjadi hakim. Yang menentukan. Menetapkan hukum salah tak salah seseorang tu. Sama ada orang, sama ada binatang, sama ada mereka, semua dibicara. Bukan kata manusia, binatang yang tidak berakal. Yang tidak ada hukum taklif syarak di muka dunia pun dibicara juga. Antara pembicaraan binatang kita kata semasa dia hidup dunia, dia belaga. Binatang yang ada tanduk dengan hok tak ada tanduk. Lembu tanduk tajam dengan lembu tanduk dogo, kepala dogo tak ada tanduk. Dia belaga dua tu. Belaga boleh kalau ada tanduknya.
Yang rembah sampai ke pecah perut kawan tu. Kok tak ada tanduk dia rembah pun tak apa, dia tak ada tanduk. Akhirat pun dia bicara. Cara teknik pembicaraan Allah Ta'ala ke atas binatang sebegitu, Tuhan bagi peluang. Kepada lembu tak ada tanduk tadi, ditumbuh tanduk yang tajam. Semacam gaya tanduk. Kok lembu ada tanduk di dunia dulu. Maka lembu tu pun akan tembak perut dia. Bocorlah perut dia di pada masa. Semacam nasib. Kok tanduk dogo di dunia tadi. Begitulah keadilan Allah. Itu binatang. Dihukum dengan adil dah. Sama itulah kita manusia. Bagaimana kiranya? Bertemu buku dengan ruah dah jawabnya. Sebab itulah kalau tak selesai. Dalam masalah ni semasa hidup di dunia. Akhirat tunggu kita. Kalau kita selesai sekarang, akhirat tak ada beres. Orang Kelantan kata beres akhirat. Sebab tu kita kena mengaji dalam bab ni. Buka lipatan. Tajuk bicarakan pasal taubat. Cerita dia panjang lah. Kita baca sikit kitab ni. Ketahuilah bahawasanya taubat itu permulaan jalan bagi sekalian orang yang menjalani jalan akhirat. Ni kita mengaji agama ni hakikatnya kita berjalan untuk akhirat. Dengan pelajaran agama ni agar kita akhirat itu boleh selesai pada masalah sakutan dengan Tuhan. Pada masalah akhirat kita selaku orang yang berjaya. Kita nak corak berjaya tak berjaya di akhirat bermula di dunia ni lah. Kalau dunia buat lemah kenyang, orang mengaji kita tak mengaji buat sadar. Tunggulah akhirat. Barulah dia tahu. Kita hidup ni bukan tempat kita berlega tak menentu. Dunia kita ni ada Tuhan. Ada pengawas. Siapa dia pengawas? Tuhan, Allah Ta'ala. Kalau dunia ni tak ada pengawas, macam mana mentari nak berjalan tu? Dia nak bergerak, dia pakai kuasa gapur. Kuasa bateri lah. Lama-lamanya habis bateri dia. Kuasa solar tak kalah pening. Bateri pakai kuasa solar. Solar dia ambil cahaya bateri. Dia pakai kuasa apa? Tak dapat dijawab. Kuasa apa dia jalan bateri ni? Dia mengelilingi dunia ni. Berjalan mengelilingi dunia. Padahal matahari lebih besar pada dunia, dia boleh bergerak, dia guna tenaga apa. Inilah kekuasaan Allah. Hakikatnya dunia kita yang kita ada sehari dua ni di bawah pengawasan pentadbiran. Peraturan yang ditetap, yang diprogram oleh Allah. Allah Tuhan yang maha berkuasa. Sebab tu kalau kita tanya otak orang kafir, siapa jadi dunia? Pandai pula dia kata Allah Tuhan jadi. Sedangkan dia sembah berhala. Dia tak kata berhala yang menjadikan dunia. Dia jawab segaya bagaimana kita orang Islam. Kalau jawab Allah yang menjadi, mengapa kamu tidak sembah Allah? Situ bengong dia tu dah. Bengong dia. Sebab tu panggil sesat. Seterusnya. Dan anak kunci bagi kejayaan. Anak kunci bagi kejayaan. Berjaya dunia, berjaya akhirat. Taubat ni sebagai suatu kunci pada menentukan berjayanya seseorang. Dunia dan juga akhirat. Sebaliknya kalau orang itu tidak bertaubat, jadi angkara dosa bermakna dia tidak buka. Dia tak buka kunci, dia tak buka. Kalau tak buka, macam mana nak berjaya? Kejayaan dunia daripada bertaubat. Kalau orang itu bertaubat, perjalanan hidup dia itu betul lurus. Tidaklah bekak-bekak lagi. Sebaliknya kalau dia tak bertaubat, dia ni kaki menipu. Duk menipu manja. Dunia huru-hara. Risuah sana, risuah sini. Nak basmi risuah ni bimbing orang. Bukan sekadar kita duk cakap di kaca-kaca TV. Basmikan risuah musuh utama. Mengajar ilmu tasawuf begini pada masyarakat umum. Mudah-mudahan manusia saat terbalik hati, bertaubat kepada Allah Ta'ala, tidak akan mari lagi penyakit risuah dia. Ada. Yang perisuah, yang makan besar-besar tu orang cerdik kononnya. Kau tu lagi banyak dia bedah. Kok kaki lima ni sikit-sikit, daki-daki dia. Mengapa jadi gitu? Karena ilmu akhlak tidak ada bagi dia. Tidak ada bimbingan ilmu tasawuf.
Bagaimana yang kita mengaji hari ini? Tuah sekalian murid, bertaubat ini berupa suatu tuah, suatu sifat bertuah bagi seorang murid, bagi seorang pelajar. Dan taubat daripada segala dosa itu wajib disegerakan. Bertaubat dari sekalian angkara dosa itu wajib disegera, dicepat, jangan ditangguh-tangguh. Mengapa? Kerana kok duk tangguh-tangguh nak taubat tahun depan, tak ada siapa tahun depan, hanya mari malikil maut dulu. Padahal dengan muka dah nak. Jangan tunggu. Ni ada setengah orang nak taubat masa mana? Masa dia buat umrah. Allah bersolek dia bertaubat di Mekah. Dia tak bertaubat di Kampung Batu 10. Tengah-tengah lagi Mekah, mati dulu. Buat macam mana? Sangkutlah dia dah nak. Taubat sekarang. Semasa ada hayat di kandung jasad, semasa itulah zaman kita bertaubat. Kerana ada tahap-tahap. Masa bertaubat ditutup oleh Allah. Antara masa sampai di peringkat ghirrah. Mana peringkat ghirrah tu peringkat orang panggil nyawa ikan. Hampir nak mati dah. Dah nak mati dah, sesak nafas dah. Sampai peringkat tu bertaubat, Tuhan tidak terima dah. Taubat dia tu. Tuhan tidak akan berilah pengampunan ke atasnya. Masa yang kedua setelah mentari itu terbalik bukan perjalanan. Sekarang dia berjalan betul. Daripada Maghrib, dia akan pergi kepada musyrik. Dikala hampir nak kiamat, maka terjadilah perjalanan mentari terbalik bukan. Daripada Maghrib berputar pergi kepada musyrik. Di masa tu kita pun bertaubatlah. Sebab apa? Sebab kita dah yakin memang dunia dah hampir kiamat dah ni. Sekalipun taubat kita tidak diterima oleh Allah. Jadi hari ini, perjalanan mentari masih betul lagi. Nyawa kita pun masih betul lagi perjalanan. Inilah peluang dan masa untuk bertaubat. 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 Bertaubat daripada segala kesalahan. Angkara dosa. Benar salah ni ada dua. Ada salah besar, ada salah kecil. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Macam mana besar kecil ni? Dosa besar ni kiranya kita nak suruh Tuhan ampunkan daripadanya, kenalah bertaubat. Kalau tidak bertaubat, tidak ada jalan pengampunan Tuhan ke atasnya. Jadi dia ada syarat-syarat tertentu agar dosa tadi diampun oleh Allah. Maka dosa sebegitu namanya dosa besar. Bukan makna dosa besar tu Allah. Sama besar nak gunung Himalaya. Dosa kecil tu kecil, sepuluh bukit dukung. Boleh dukung bukit. Tidak begitu. Makna besar kecil itu nisbah. Susah Tuhan ampun kesalahan tu. Kalau tidak bertaubat mengikut syarat baginya. Dosa kecil itu mudah Tuhan ampun. Bertaubat tidak cukup syarat pun Tuhan ampun. Sebagai contoh, antara dosa kecil, kita ambil air semayang pun Tuhan ampun dah dosa kita. Jenis dosa kecil. Kita semayang Jumaat, Tuhan ampun dah dosa kita. Dengan kita mengaji, Tuhan ampun dosa kita. Dengan kita bersedekah, Tuhan ampun. Itu dosa kecil namanya. Dosa besar tak jalan. Dengan kerja-kerja sebegitu. Dengan bertaubat kepada Allah Ta'ala, baru ada harapan Tuhan akan ampun. Dosa besar ni pula ada dua. Ada jenis dosa besar hanya berdosa dengan Tuhan. Ada satu jenis dosa besar, dikira berdosa bersakut dengan Tuhan saja. Yang kedua dosa besar bukan setakat bersalahan dengan Tuhan saja. Sekali lagi pula bersalahan dengan manusia. Dua kali salah dengan Tuhan pun salah, dengan manusia pun salah. Makna dosa yang kedua ni ada sakutan sesama manusia. Maka bagaimana kiranya nak bertaubat daripada dosa besar? Taubat daripada dosa besar ikut syarat dia lah.
Kalau dosa itu tidak bersangkut dengan manusia, hanya semata-mata dengan Tuhan sahaja, mana-mana ada bertobat dengan 3 syarat. Dia tak banyak syarat dia. 3 aja, bukan 30. Syarat pertama, menyesal atas kesalahan yang dia buat. Ya Rabbi, ya Tuhan, menyesal sungguh aku tak buat benda macam tu. So syarat. Syarat yang kedua, menaruh cita-cita hati tak nak buat sampai bila masa. Kiranya dosa besar itu semata-mata dengan Tuhan. Dia ada 3 syarat. Pertama, menyesal. Yang kedua, menanamkan azam. Cita-cita tak mau buat dah. Yang ketiga, memang dia tak buat sungguh. Dia berhenti sungguh. Projek dosa tu dia berhenti sungguh. Maka cukuplah syaratnya. Setelah cukup syarat, Tuhan akan terima. Tuhan tidak akan mungkir. Tidak akan mungkir daripada ketetapan tadi. Jangan ada wah-wah lagi. Wah-wah tu perangai jahat kita dah pula tu. Tak yakin dengan Tuhan lagi. Sedangkan kita buat kerja menempati dah. Dan seterusnya kalau sekiranya dosa itu ada sakutan sesama manusia. Hak dosa semata-mata dengan Tuhan tu gapo dia? Seperti minum arak. Tu sakutan dengan Tuhan, minum arak. Lepas tu gapo dia lagi? Termasuklah tak semayang. Tak belajar fardu ain, itu dosa besar belaka tu. Maka jalan penyelesaian dosa sakutan dengan Tuhan, bertaubat dengan Tuhan lah. Kalau tak semayang, bertaubat dah. 3 perkara tadi, kena qada satu lagi. Kena dicah satu lagi, kena qada semayang dia tinggal. Berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, kena qada. Kalau puasa ditinggal, dengan sebab-sebab yang tidak sepatut dia tinggal, kena qada puasa. Kena bayar fidyah, kalau sepatut kena difidyah. Baru selesai masalah. Kalau dosa itu bersangkutan dengan manusia, kita ambil contoh dosa bersangkut dengan manusia, seperti mencuri. Jadi tangan panjang. Orang pendek tangan dia panjang tangan. Orang mencuri nak panggil tangan panjang. Sebab tidak harta dia pun dia tarik juga. Jadi panjang tangan dia. Lepas tu dia nak bertaubatlah daripada dosa dia mencuri. Sedangkan dosa mencuri ni dosa bersangkut dengan manusia. Cara bertaubat daripada dosa yang ada berkait dengan manusia seperti mencuri tadi, dia curi apa? Dia curi bersikap orang. Bersikap. Zaman-zaman orang tak pakai motor, pakai bersikap. Dia curi bersikap. Dia terliur sangat, dia curi bersikap orang. Lepas tu, setelah dia bertaubat daripada dia curi bersikap orang, dia kena hantar balik bersikap ke tuan dia. Tuan bersikap tu. Cara kau nak hantar bersikap pun dah buruk dah. Dah jadi tempat ayam tidur dah bersikap tu. Berkarat hijau dah. Kalau dia hantar pun tuan dia tak terima. Dah tua dah bersikap tu. Kena beli hak baru dia kedal. Itulah. Tak ada duit lah nak beli hak baru. Boleh pakai bersikap pun kerana curi hak orang. Kalau tak curi, tak jalan kaki lah jawab. Kalau macam tu, kena nilai harga. Nilai harga bersikap dia curi tadi berapa ratus. 300 zaman tu sebuah bersikap. Ambil duit 300 pergi jumpa tuan bersikap. Ini adalah duit saya bayar bersikap awak yang saya curi dahulu. Kalau tuan bersikap atau apa kita nak pergi bayar duit, kita pun tak ada duit, kena pergi minta halal dengan dia. Pak Mak, minta halal lah. Halal ke apa kata Pak Mak? Saya curi bersikap awak dulu. Dan nak bayar duit, tak ada duit, minta halal. Lepas tu kita fikir, nak pergi minta halal. Memang dia tak halal ni. Pak Mak ni orang beken juga. Dia tak halal. Dia bagi putus kayu atas kepala. Sampai mereka membahaya, mudarat. Mudaratkan kita dengan sebab kita minta halal. Kita dah betul benar. Berat juga tu. Berat juga tu nak buat macam mana. Nak cari jalan alternatif, jalan keluar kok mana.
nak selesai masalah. Kalau ada orang tengah, guna orang tengah lah. Orang tengah tu kena orang bijak juga. Ataupun carilah jalan-jalan yang sesuai. Buat baik dia dengan pak mak dia. Selalu belanja minum teh tarik roti canai, teh tarik roti canai sampai 2-3 bulan. Dah jadi baik. Pak mak, satu masa ni minta halal dia. Pak mak kata minta halal. Kau apa? Maklumlah masa tu zaman saya tu tangga panjang masa tu. Boleh jadilah pak mak dah jadi kawan dia pun dia bermacam tu lah. Biasa. Kena bijak juga kita bertindak tu. Nak sesesat masalah jangan jadi takut di hari akhirat. Itu kalau sekiranya kita tahu tuan punya barang namanya pak mak. Kalau kita tak tahu atau kita dah tahu dia pun dah mati. Cari waris pak mak tu pula. Waris-waris pak mak tu, anak-anak cucu cicit yang terhak boleh menerima pesaka daripada pak mak. Pergi bayar ganti rugi kepada keluarga pak mak tu. Keluarga pak mak perbaikan juga sebab dia ni keturunan orang baikan. Kalau minta halalnya kepok kepala ke dia. Siapa dia suruh curi harta puak aku. Siapa dia suruh bersikap tuk aku dia kata. Cari jalan alternatif lah. Kalau tak ada jalan alternatif. Berat juga lah. Berat lah. Sebaliknya pula kalau kita kata tuan punya barang dah mati, keluarga-keluarga dia pun kita tak tahu. Ataupun tuan punya barang tak dia tak mati pun dia balik ke negeri dia dah. Mak Bangla, dia balik ke negara dia. Lepas tu nak cari keluarga mana? Sebab kita Malaysia ni bukan keturunan orang Bangla. Orang Bangla mari dia buat kerja di sini, dia pun balik negeri dia habis projek dia balik. Nak bayar ganti rugi ke siapa ni? Manakala ada berlaku hal keadaan sebegitu, kita curi barang orang, tuan punya barang dah tak ada, dah lesak, dah mati, dah hilang. Keluarga dia pun kita pun tak tahu. Maka lalu kita kena buat kebajikan. Pencuri tak dia buat kebajikan. Kebajikan macam mana? Nilailah harga barang yang dicuri tadi. Kalau bersikap berapa buah, berapa harga. Dengan nilaian harga tadi dia buat kebajikan, buat wakaf. Seelok buat wakaf. Sebab sedekah wakaf ni suatu sedekah yang kekal. Selagi dia manfaat oleh orang daripada sedekah tadi, selama itulah pensedekah tadi dapat pahala. Itu cerita wakaf. Cerita tak wakaf ni sedekah juga. Sedekah tidak wakaf ni tidak panjang pahala. Hayat pahala tak panjang. Sebagai contoh cerita wakaf ni, buat sekolah, buat masjid. Cerita wakaf tu. Buat telaga, itu benda kekal. Selagi dia manfaat wakaf tadi oleh orang, selama tu dapat pahala. Kalau sedekah tidak wakaf ni, tak panjang hayat pahala. Sekali dia manfaat, habis tu habis tak ada pahala dah. Sebagai sedekah nasi lemak. Kita sedekah pagi-pagi nasi lemak. Sekali orang ingat nasi lemak, sekali selama itulah pahala. Habis tu kan lah nak makan lagi. Nak makan kena tahu buat buku nasi lemak tu. Pahala dia pendek. Pahala wakaf ni panjang. Jadi kalau dicuri bagi orang sebegitu, tuan punya barang dah hilang, dah mati, dah tak dapat nak dikesan di mana keluarga dia. Kita nilailah harga barang yang dicuri tadi, buat kebajikan wakaf. Selagi orang tu gunakan wakaf tadi, selama itulah tuan punya barang tadi, tuan punya bersikap tadi dapat pahala. Bahkan pahala yang dia dapat tu lebih panjang lagi pahala, lebih besar lagi beruntung daripada bersikap yang dicuri tadi. Jangan main-main. Jadi kalau siapa di peringkat tu, peringkat dia dah mati takdir lah. Tuan punya barang tadi dah mati. Orang mencuri barang dia dibuat wakaf. Lepas tu dia pun senantiasa dapat pahala. Pagi-pagi boleh pahala, petang-petang boleh pahala. Pahala dari siapa ni? Rupa-rupanya dari pencuri dia. Dari pencuri bersikap dia. Manakala di akhirat dia akan berdepan tu. Pencuri dengan tuan punya bersikap di hadapan. Dia akan bertemu dalam mahkamah Rabbul Jalil.
Manakala berjumpa dia kata inilah. Tuhan akan nyata kepada dia. Pahala yang kamu dapat pagi petang ni adalah hasil daripada wakaf sianu-sianu, wakaf pencuri bersikap kamu. Dikala itu adakah dia tak setuju? Yang dia boleh senang di alam barzah tu daripada pahala daripada pencuri tadi. Sebab pencuri itu buat wakaf. Lah kali dia akan setuju. Allah Rabbi bertuahnya aku mujur jugalah. Kalau macam tu, mujur juga kamu curi bersikap aku. Dia terima kasih. Dia kata terima kasih gitu, kesalah dosa sakutan dia. Takdirlah kita kata kalau pencuri tadi, dia tidak buat begitu. Dia curi bersikap orang, dia tidak buat kebajikan kepada tuan punya bersikap. Bersikap dia hilang dah. Dia pun tak ada fikir, dia tak ada esah dengan kerja-kerja ganas jahat dia begitu. Sampai bawa mati dia. Akhirat akan bertemu. Tuhan akan nyatakan. Ini tuan punya bersikap. Ini pencuri bersikap. Akan dibicara. Tuhan tanya, kamu reda ke tidak? Dia tanya tuan punya bersikap. Kamu reda ke tidak? Bersikap kamu dicuri oleh sianu-sianu. Oh, dia kata, saya tak reda. Sebab dia mencuri. Saya 3 tahun cari bersikap saya hilang. Sampai ke berjalan kaki saya. Oh, berat dia kena dah. Sampai dia perekat begitu. Macam mana Tuhan nak adilkan atas kesalahan pencuri tadi? Sebab dia tak selesai semasa hidup. Cara diadili oleh Allah Ta'ala, Tuhan akan ambil pahala pencuri. Kalau pencuri orang ahli ibadat, ada harapan, ada pahala. Mencuri juga, semayang juga, sedekah juga. Ada harapan pahala semayang, pahala sedekah tu dapat. Ada. Dia kalau dapat pahala dinilai. Pahala dia tu dengan bersikap yang dicuri tu berapa patut. Tuhan akan tarik pahala tu, beri kepada tuan punya bersikap. Jadi seolah-olah kerja pencuri ni buat ibadat untuk orang lain. Sedangkan dia sendiri kosong daripada pahala. Dia kalau manusia di akhirat tak ada pahala, bagaimana Tuhan nak rahmat? Rahmat dia mengikut saluran pahala. Kalau tak dapat rahmat Tuhan, bagaimana kiranya harapan dipilih oleh Tuhan selaku ahli syurga? Kena baca ayat tu pula. Sudah. Akan jadilah orang ni buat ibadat pahala untuk orang lain kalau tak selesai di dunia. Kalau tak kedailah dia ni orang tak ada pahala. Mencuri. Buat ibadat tak ada. Sebab orang jahat. Jahat hidup lalim. Maka lalu Tuhan jadikan pahala tuan harta tadi, dosa tuan harta tadi diberi kepada dia, kembali pada pencuri. Allah Rabbi, lagi berat. Dosa sendiri dah tak larat ditanggung. Dia beban dosa orang lain pula. Begitulah. Kata dia selesaikan semasa hidup dunia dari dosa-dosa yang ada sakutan dengan manusia. Itu dosa pencuri barang. Kalau dosa yang ada sakutan dengan manusia tetapi tidak berbentuk barang, seperti mengumpat. Cara kita nak selesai semasa hidup dunia dengan dosa kita mengumpat orang, tak ada cara lain lah. Cara kita minta maaf lah. Kamu maafkanlah, kamu halalkanlah saya duduk cara tu pergi kain awak. Kalau dia maaf, ada harapan. Takut dia bagi penumbuk atas muka. Sampai dia suruh mengumpat, ini maaf dia kata. Dia tunjuk penyebut jatah, ini maaf. Aku maaf ni. Kalau siapa mereka mudarat gitu, tak ada pilihan. Taklah kita nak minta maaf lagi. Nak minta maaf yang mari muka lain. Yang mari penumbuk, bukan yang mari maaf. Lalu tak lalu kita buatlah kebajikan. Mudah-mudahan dengan kebajikan yang kita buat tadi, Allah Ta'ala akan balik hati dia tu. Di akhirat akan datang, dia akan maaf atas sakutan kesalahan kita dengan dia. Dengan kebajikan kita buat, kita niatlah pahala untuk orang yang diupak tadi.
Gitu. Sebab itulah kita ni kena buat kerja-kerja banyak berpahala. Mudah-mudahan dengan kerja-kerja kita banyak berpahala tadi, kita dapat cover. Dapat coverkan kesalahan di akhirat akan datang. Bukan kita buat kerja banyak pahala untuk kita sendiri sahaja. Antara lain lagi peruntukan pahala yang kita bekerja di dunia, kita nak lancarkan sakutan kita dengan orang. Ada sakutan dengan sengaja, ada sakutan dengan tak sengaja. Itu sakutan juga walaupun tak sengaja sekalipun. Harapan Tuhan lancarkan dengan amal kebajikan. Antara kebajikan ni selain daripada sembahyang, selain daripada puasa, selain daripada baca Quran, selain daripada berzikir, ini bersedekah, berbuat kebajikan, berinfak. Ini benar-benar berpahala. Benar-benar berpahala. Dengan pahala-pahala begini Tuhan tarik, nak lancarkan sakutan. Itu maksud kata taubat. Maksud kata taubat. Yang dikatakan sebagai jalan kejayaan. Kunci dunia dan akhirat. Sebab tu dalam pengajian tasawuf begini, dia masuk tajuk, dia masuk dalam perkara pertama. Dalam bab sifat-sifat yang terpuji, perkara pertama ialah taubat. Sebab apa? Sebab benar penting. Kalau tidak penting, dia tidak akan letak pada tajuk pertama. Dia letak di tengah-tengah kau, di penghujung kau. Tak penting macam mana. Cuba tengok tadi. Kalau tak berhenti taubat olehnya di dunia, habislah. Akhirat. Duduk tunggu. Ditunggu akhirat. Itulah. Dan seterusnya kita baca sikit lagi. Dari kitab kita. Tadi syarahan luar. Dan taubat daripada segala dosa itu wajib disegerakan. Tak boleh nak tunggu-tunggu. Takutnya bagi benda lain. Sekalipun dosa kecil pun duk taubat juga. Dan melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula. Lambat bertaubat itu salah satu daripada dosa pula. Sekalipun berpuluh-puluh tahun. Melambatkan taubat satu dosa. Kita kata dosa gapo ni? Dosa tak semayang. Dengan sengaja dia tak semayang. Bukan mari bulan apa lelaki. Dia pun tak semayang. Tak semayang satu dosa. Dia tak qada selalu. Semayang dia tinggal. Dia tangguh sampai bertahun-tahun tengah. Satu dosa dia pun dia cah dua dosa. Melambatkan diselesaikan. Perkara wajib tu dicah dua dosa. Dosa ditinggal perkara wajib sesatu, dosa dilambatkan, mengqadakan kalau semayang. Ataupun dilambatkan bertaubat daripada dosa yang dia buat tadi. Satu kesalahan, dua salah. Dua salah. Atau ada pula orang kampung lah. Dia kata macam mana? Kita manusia ni kalau dah bertaubat dia tak buat lagi. Dah dia kata. Nak fikir lagu mana tu? Akalan orang tadi dia kata, kita ni kalau kita dah bertaubat, kita tak akan buat lagi dah sebab kita dah taubat. Betul lah gitulah. Memang gitu. Tapi itulah dia kata. Taubat buat balik pula. Taubat apa kenapa? Kalau mari berjumpa dengan orang macam ni, kita nak cakap macam mana? Kita boleh bercakap lagi. Kita bercakap dengan dia. Dia taubat tu betul dia taubat ke tidak? Dia kata betul lah. Betul. Itulah dia katanya buat balik pula. Jadi dia taubat dia atas kesalahan yang dia buat. Memang betul dia taubat. Betul. Dah betul selesai dah tu. Betul dia kata. Kalau dia taubat dia tak buat balik dah. Dia buat balik pula ni atas kesalahan yang kedua ni. Projek pertama dah beres dah. Ini projek kedua ni. Dia buat balik pula ni. Itu dia kata, kalau dah taubat dia tak buat dah. Tak boleh pakai begitu. Kita tanya dia. Kita manusia ni maksum ke tidak? Kalau orang mengaji dia tahu lah.
Kita yang tidak Nabi, tidak Rasul ni maksum ke tidak? Dia kata nak maksum mana? Kita nak manusia biasa. Hak maksum Nabi Rasul je. Apa makna maksum? Maksum tu terpelihara. Kita kelas manusia biasa ni terpelihara ke tidak? Dari angkara dosa. Tidak terpelihara. Dari tidak terpelihara tu dia terbuat balik pula. Daripada perkara yang sudah ditaubat. Dari itu perkara yang sudah ditaubat akan selesai dah. Tuhan terima dah tu. Kok dia buat kali yang kedua ni pula ni. Ini hak projek kedua ni, kesalahan kedua. Dia kena taubat pula ni. Walaupun dia kata, kalau orang taubat memang tidak buat dah. Itu bagi orang yang tidak teruji. Orang tidak teruji daripada perkara lain. Boleh jadi dia tak akan buat balik. Ini orang diuji dengan perkara lain pula ni. Jadi terbalik angin pula yang mari. Angin-angin salah balik pula. Dia sebab tu dia suruh kita ni senantiasa bertaubat. Sebab apa? Dia suruh sentiasa. Sebab kita ni al-maklum lah. Boleh jadi pagi tadi mamam kita bertaubat sungguh dah. Mari sampai tengah hari terbalik angin nak buat balik pula. Kena taubat pula. Jadi kalau orang pegang pada hujah, dia kata kalau orang tu bertaubat dia tak buat dah. Kalau macam tu memadalah kita istighfar sekali cukup lah. Astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas semai zuhur kat orang tak payah istighfar lah. Sebab kita dah bertaubat dah. Istighfar buat apa? Sedangkan Nabi setiap hari istighfar tak kurang daripada 70 kali sehari. Itu orang kelas Nabi. Kelas sudah termaksum, terpelihara pada buat salah. Masalah kita ni kan. Tapi jangan dipahamkan. Manakala sudah bertaubat, pasti sekali dia akan buat dosa, buat selama-lama. Belum tentu. Takutnya mari geng-geng tak betul. Nyajak dia pula ke jalan tak betul. Yang mari syaitan-syaitan tiup dalam hati dia, nya terputar angin pula lah. Jangan main-main. Sebab tu dah suruh kita ni bersahabat pun dengan orang baik. Berada di tempat-tempat yang mulia. Mudah-mudahan terpelihara. Dengan suasana begitu hidup kita terpelihara. Kalau duduk di tempat yang hengok-pengok, berkawan dengan geng-geng musang, musang-musang mari daripada gua musang. Hara dunia kita dibuat dah. Jalan selamat. Jalan selamat kena berkawan dengan orang yang baik-baik. Orang boleh bimbing kita. Kalau kita dah ada kekuatan bukan salah. Kita berkawan dengan orang yang karut. Tapi syarat kita kena bimbing dia pada jalan kebaikan. Ada keuntungan pula. Seumpama kita kaki semayang. Kita berkawan dengan orang tak semayang. Kita tarik dia sampai dia jadi semayang. Itu ada untungan. Ada untung. Sebab apa? Sebab jadi baik orang kerana jasa kita. Tuhan tidak akan lupakan jasa baik kita. Pasti dibalas. Jangan main-main. Ini kalau kita tak berapa dekat semayang. Berkawan dengan kaki tak semayang. Sampai kita pun jadi melayan juga. Orang tak semayang, kita pun sama 2 kali 5 tak semayang. Jangan main-main. Dah lah. Dan seterusnya, baca sikit lagi. Dari tajuk taubat ni. Bersalam bagi Mu'tazilah. Pahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah ni suatu aliran yang sesat. Aliran yang sesat. Suatu aliran yang tercetus di zaman tabi'in. Zaman Imam Abu Hasan Asy'ari. Imam bukan Abu Mansur, bukan Abu Hasan. Imam tabi'in. Hasan Basri. Hasan Basri dia buka kelas pengajian di Basrah. Atau ada di antara murid dia bernama Wasi bin Atta. Dia bawa pahaman terkeluar daripada aliran ahli sunnah wal jamaah yang didukung oleh Hasan Basri tadi. Maka lalu Hasan Basri menamakan Wasi bin Atta anak murid dia tadi, dia namakan Mu'tazil. Makna Mu'tazil terasing pada geng-geng ramai. Dia ni Mu'tazil dia. Sudah terpisah daripada guru-guru ahli pelajar ni. Nama dianya Wasi bin Atta. Pada dasar aliran Mu'tazilah.
Fahaman Mu'tazilah ni banyaklah bercanggah. Mu'tazilah kata tak ada titian sirak. Titian sirak tak ada dia kata. Banyaklah kesalahan dia tu banyak. Dia banyak pakai hukum akal. Kesalahan bagi Mu'tazilah yang mana mereka berkata dengan berbilang dosa harus melambatkan taubat itu dengan sebab panjang masa. Mu'tazilah kata orang lambat taubat tu dosanya kerana dia tangguh lama-lama. Mu'tazilah kata ahli sunnah kita wal jemaah tidak begitu. Dosa dia tidak bertaubat tu dia kerana apa? Kerana dia tak taubat daripada dosa tu. Satu dosa. Kalau dia bertaubat tu dia kira satu dosa lah. Kalau dia tak taubat selari pada dosa tu dia cah dua dosa. Mu'tazilah kata dia cah dua dosa tu kerana dia menangguhkan taubat. Tetapi berlebih kurang besarnya dengan berlebih kurang panjang masa melambat itu. Ini pandangan Mu'tazilah ni. Dan ia memerlu kepada taubat daripada maksiat. Kerana melambatkan itu. Dia cah dua kali taubat. Taubat dari dosa satu, taubat daripada melambatkan bertaubat dua. Dan memerlu kepada taubat kepada maksiat kerana melambatnya itu. Seperti ia wajib taubat daripada segala maksiat pertama. Kemudian jika ia mengetahui segala dosa secara terperinci. Dosa ni kan kita tahu kena taubat satu-satu. Mengikut faham ahli sunnah wal jamaah mazhab kita Syafi'i. Satu masa curi bersikap buruk, kena taubat. Yang kedua masa dia curi baja kelapa sawit. Dua kali dah mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Maliki memada dengan sekali taubat daripada beberapa perkara dosa. Jadi dalam perkara ni kalau bahasa payah boleh taklid. Nak coba cara fahaman Imam Syafi'i itu payah, boleh taklid pada fahaman Imam Malik. Jumpa dengan kawan tu pada hari duk curi barang kawan tu banyak. Basikal apa dia curi, selipar apa dia curi, baju kelapa sawit apa dia curi, ayam apa dia curi. Jumpa agak. Taklid pendapat Imam Malik, minta maaf lah Pak Allah. Saya dulu dengan Pak Allah ni ada sakut tangan panjang ni. Saya nak cerita satu-satu al-maklulah. Masa pun tak sempat nak cerita. Boleh. Tapi pada pendapat Imam Syafi'i kena pergi cerita habislah. Satu masa Pak Mak saya curi bersikap Pak Mak. Masa yang lain pula saya curi selipar Pak Mak yang baru beli pergi ke masjid. Yang ketiga pula baju kelapa sawit Pak Mak tapi rumah hilang tu saya buat lagi. Allah tapi sulitnya dah. Segarnya nak cerita. Allah kali Pak Mak kata ni muka pencuri ni. Habis bagi aku pas satu-satu rupa-rupanya dia. Akhirnya bagi belakang kapok. Ya dah. Kita kena fikir segi masalah. Dan tiada memadai dengan satu taubat saja. Bagi dengan segala dosa. Dan jika tiada ingat secara terperinci segala dosa, maka hendaklah ia berkata, jika ada bagiku dosa yang aku tiada mengetahui, maka aku bertaubat daripadanya kepada Allah. Dan bahawasanya diri taubat itu ialah ibadah. Kalau kita tak tahu dosa, ada sakutan dengan orang, kita bertaubat dengan Tuhan lah. Agar Tuhan ampunkanlah kesalahan tu. Dan orang yang ada sakutan tu dimaaf lah di akhirat akan datang. Adalah pertimbangan. Dan kerja bertaubat itu satu ibadah kepada Allah. Astaghfirullahalazim, baca istighfar tu niat bertaubat. Ibadah boleh pahala tu. Boleh pahala. Boleh pahala. Bekas setakat selesai sakutan dengan manusia pahala boleh. Dan bahawasanya diri taubat itu satu ibadah yang dijanjikan pahala kerananya.
Adapun kehilangan seksa selepas taubat, maka terserahlah kepada Allah. Setelah bertaubat, Tuhan akad ke tidak seksa kesalahan tu, terserah ke Tuhan lah. Tapi Tuhan tidak akan mungkir apa yang dijanji olehnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil-kecil benda kita buat baik, pasti dibalas. Begitu juga ada kejahatan. Kan kena duduk situ. Dan sebaliknya pula Tuhan kata, innallaha yuhibbut tawabin. Maksudnya sesungguhnya Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat. Tuhan berkenan. Sifat orang yang banyak bertaubat ni Tuhan setuju. Tuhan berkenan. Firman-Nya lagi, wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minu. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Arahan Tuhan kepada kita suruh bertaubat. Disebut pada hadis at-taibu minaz zambi kamadlan zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti mereka yang tiada berdosa, menepati seolah orang yang tidak berdosa. Disebut pada eloknya orang tu dikala dia bertaubat. Dan sabda Nabi, ayyuhan nasu tubu ila Allah. Wallahu alam, katalah dia. Tak apa, kita ambil tebuk gini pun tak apa. Nak selesai masa. Sebab masalah kok ada orang tanya kita, nak jawab kan. Dia sampai-sampai dia buat kebajikan, dia bertanya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ikhtir lana bihusnil khatimah wa la taqtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah.